Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Jumaat penuh barakah kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. 7 Januari 2022 bersama saya Uyaina dan juga Sugita. Yang mana Sugi sedar tak sedar dah 7 hari dah kita menginjak masuk ke tahun 2022 ni. Betul tu Yana, dan hari ini 7 hari bulan kalau adalah hari jadi anda ataupun apa-apa sambutan, selamat hari lahir. Hari ini juga adalah hari lahir Lewis Hamilton. Awak suka Lewis Hamilton ke? Suka sebab tu saya tahulah. Oh, okey. Okey, baik. Apa pun kami harapkan anda dalam keadaan yang sihat sahaja, dan seperti biasa kami di WHI ingin ingatkan anda berkaitan dengan statistik COVID-19. Kalau kita lihat angka kes keseluruhan meningkat sedikit kepada 3,543 ya Yana. Dan ini juga memberikan kita peringatan untuk sentiasa mengikut SOP, sebab kalau kita lihat kes-kes berkaitan dengan varian Omicron juga semakin meningkat. Betul tu, dan bukan sahaja di negara kita, malah di luar negara juga semakin hari semakin banyak juga kes berkaitan dengan COVID-19. Sama ada varian Omicron ataupun varian yang lain masih lagi wujud dalam kalangan kita. Jadi diharapkan, walaupun seringkali kan Sugi kita mengingatkan kepada orang ramai untuk jaga SOP, tetapi hakikatnya itu adalah keadaan ataupun norma baharu yang dah hampir 2 tahun dah kita hidup bersama dengan norma baharu ini dan harus kita ikuti setiap masa. Jaga SOP termasuklah pakai pelitup muka betul-betul seperti sekarang ini. Saya perlu betulkan pelitup muka saya. Betul. Okey, baik. Itu berkenaan dengan COVID-19, dan seterusnya kami juga ingin memberikan update sedikit berkenaan dengan keadaan banjir di Malaysia, yang mana sehingga kini masih lagi ada beberapa buah negeri dan kawasan yang masih lagi mengalami hujan tanpa henti yang amat merisaukan. Dan terkini daripada tarikh 7 hingga 13 Januari 2022 dikabarkan kawasan penumpuan angin dijangka berlaku di Sarawak mulai 9 Januari 2022 dan boleh mengakibatkan kejadian banjir terutamanya di tengah dan barat Sarawak. Selain daripada Sarawak, saya kira Johor juga antara negeri yang sekarang ini sedang dilanda hujan dan angin yang kencang yang akan mengakibatkan banjir juga, Sugi. Betul tu Yana. Dan kalau kita lihat taburan daripada laporan terkini kejadian bencana di seluruh negara, memang negeri Johor mencatatkan bilangan mangsa yang tertinggi akibat banjir yang melanda, iaitu sebanyak 4,496 mangsa. Dan bilangan ini agak merisaukan. Betul. Okey, tapi kita harapkan semuanya telah mengambil langkah-langkah keselamatan yang perlu, dan kalau anda dalam di sekitar kawasan itu, berikanlah bantuan kepada mereka yang memerlukannya. Ya, betul. Dan itu berkenaan dengan banjir yang saya kira macam biasa di Wanita hari ini kita ada pelbagai kisah berkaitan dengan banjir yang sering kali juga tular di media sosial untuk pengetahuan kita semua. Dan mungkin selepas ini kita boleh kongsikan juga berkenaan dengan satu kisah yang saya kira dapat memberi inspirasi kepada kita semua dalam memberikan bantuan ni. Kita kena tengok apa yang kita mampu sebenarnya. Betul tu Yana. Baik, itu berkaitan dengan banjir. Tapi ini dia, kami nak ingatkan anda, jangan lupa saksikan drama TV3 terbaru berjudul Shakira. Kisah seorang basker jelita yang terpaksa berhenti belajar dan menjaga kakaknya yang tidak sihat. Nyanyiannya yang memukau bakal menambat hati seorang jejaka. Lakonan hebat Jana Nik, Syukri Yahya dan Kai Bahar. Jangan lupa saksikan Shakira VIP stream secara ekspres di iQIYI jam 8 malam setiap Isnin hingga Jumaat. Penonton juga boleh stream percuma di aplikasi iQIYI
48 jam kemudian. Ni selalu tengok dekat Instagram Janani kan. Selalu update berkenaan dengan Shakira. Okey, Yana, hari ni hari Jumaat. Betul. Kan. Topik hari ni macam awak rasa ada apa-apa perbezaan tak setelah bergelar seorang isteri buat segmen hikayat perkahwinan ni? Ini menariknya kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang topik hari ini, iaitu bina bahagia dalam rumah tangga. Sekejap sahaja lagi. Tapi sebelum tu, Sugi, kita nak bersama dengan Pharma Niaga. Silakan. Pharma Niaga Berhad antara peneraju utama yang membantu negara dalam misi vaksinasi melawan COVID-19. Strategi dirangka Pharma Niaga Berhad melangkau ke luar negara membawa misi vaksinasi COVID-19 kepada dunia. Pencapaian cemerlang dilaksanakan Pharma Niaga membuktikan keupayaannya dalam usaha pembekalan vaksin. Nama saya Nurul Syahira Izzati binti Nur Azman. Saya bertugas sebagai Eksekutif Hal Ehwal Regulatory di Pharma Niaga. Kita setelah sedia maklum yang semua negara di seluruh dunia berusaha untuk mendapatkan akses kepada vaksin, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan ia menjadi sukar. Antaranya bekalan vaksin yang terhad atau tidak mencukupi. Akses vaksin COVID-19 dan sama rata di seluruh dunia penting bagi menamatkan pandemik COVID-19. Samping itu, vaksin sedia juga berkesan terhadap varian baru seperti contoh varian Delta. Jadi adalah amat penting untuk semua pihak berganding bahu bagi memastikan akses kepada vaksin ini dipertingkatkan kepada negara-negara yang mempunyai kadar vaksinasi yang rendah. Salah satu daripada inisiatif yang sedia ada adalah melalui COVID-19 Vaccine Global Access (COVAX) yang dilancarkan oleh WHO, the World Health Organization, bertujuan memberikan akses secara global kepada diagnostik, rawatan dan vaksin yang inovatif dan saksama. COVAX merupakan salah satu jaminan untuk setiap negara mendapat akses kepada vaksin COVID-19. Ini merupakan salah satu perancangan strategik kami di Pharma Niaga yang sedang dilakukan untuk membantu situasi ini. Saya Zuraida Abdul Wahab. Saya merupakan Ketua Unit untuk Quality Control Pharma Niaga Life Science Sdn Berhad. Pharma Niaga Life Science Sdn Berhad merupakan kilang yang menghasilkan small volume injectables dan sekarang bertanggungjawab untuk menghasilkan produk akhir fill and finish vaksin COVID-19. Pharma Niaga Life Science Sdn Berhad telah bersedia untuk meningkatkan produksi dan juga memasarkan vaksin COVID-19 di peringkat global dengan memastikan fasiliti makmal adalah setimpal dengan pengeluaran vaksin. Ini dilakukan dengan pelaburan untuk membeli peralatan makmal yang terkini. Selain daripada memastikan bahawa fasiliti makmal adalah setimpal dengan pengeluaran vaksin, pihak syarikat juga memastikan tenaga kerja adalah terlatih, kompeten dan bertauliah untuk menguji vaksin COVID-19. Pharma Niaga Life Science Sdn Berhad berkebolehan menghasilkan vaksin COVID-19 yang bertaraf dunia kerana kami memiliki persijilan amalan perkilangan baik daripada bahagian regulatory farmasi negara dan juga daripada European Union. Kejayaan pihak syarikat setakat hari ini adalah mustahil tanpa kerjasama semua pihak, sama ada yang langsung ataupun tidak langsung. Budaya kerja syarikat iaitu do it right always yang telah diterapkan kepada semua peringkat pekerja telah membantu untuk menjayakan cabaran baru dan besar ini. Okey, baik. Terima kasih Pharma Niaga dan kembali ke topik kita pada hari ini, bina bahagia dalam rumah tangga. Yana, saya terbaca satu artikel ni yang berkata untuk bahagia berikan kebahagiaan. Saya pun terfikir untuk bahagia berikan bahagia. Awak rasa begitu ke orang kata dalam situasi rumah tangga? Adakah itu yang bagaimana anda bekerja? Mungkin boleh jadi juga. Untuk bahagia kita perlu beri bahagia kerana bagi saya sebelum kita nak membahagiakan orang lain, kita perlu bahagia dengan diri kita terlebih dahulu. Berkongsi kebahagiaan tersebut. Dan saya ada satu kisah yang saya nak kongsikan bersama dengan Sugi dan seluruh penonton. Waktu saya pergi ke kursus kahwin, sebelum kita boleh dinikahkan kan, salah seorang ustaz ni dia bertanya kepada semua yang datang ke kursus kahwin tu, dia tanya, kamu berkahwin untuk apa? Kamu berkahwin untuk apa? Ada yang menjawab untuk menyempurnakan agamaku, ada yang menjawab untuk mencari seseorang yang boleh menjaga saya. Ustaz tu kata betul, memang betul semua jawapan yang diberikan.
Tetapi kita berkahwin paling utama katanya adalah untuk bahagia, untuk mencari dan mencipta kebahagiaan. Dan balik pada khusus kahwin tu saya cakap, betul juga. Kalau kita kahwin tetapi tidak bahagia, apalah gunanya kita berkahwin pada awalnya. Dan berbalik pada apa yang Yana katakan tadi, kalau kita kahwin, kita berikan kebahagiaan ataupun kita bahagia. Tapi dalam diri kita, kita tak bahagia, memang susah. Tak boleh kita bahagia dalam mana-mana situasi, bukan saja dalam situasi rumah tangga. Dan mungkin anda sendiri ada pendapat masing-masing. Apakah itu kebahagiaan? Macam Yana katakan tadi, masing-masing ada sebab mengapa berkahwin. Apakah itu kebahagiaan? Jadi terus ke laman Facebook WHI untuk kongsikan komen-komen dan pendapat anda. Bina bahagia dalam rumah tangga bersama dengan beberapa orang tetamu di studio dan juga dalam talian. Kita akan kupas isu ini dengan lebih lanjut lagi. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Ilham Sadabari bersama Fitri Yahya untuk Wanita Hari Ini. Assalamualaikum semua. Hari ini saya nak bincang tentang bina bahagia dalam rumah tangga. Sebut tentang dua entiti ni, rumah dan tangga. Jadi ia simbolik kepada setiap satu tu perlu ada kepada tangga. Apa tangga tu? Yang pertama, kembali untuk kita gapai kebahagiaan. Jadi kena bertanggalah. Sebab orang-orang yang macam diuji dengan kejatuhan, dengan kesedihan, jadi kena bertangga kembali untuk membina bahagia itu. Yang kedua, kena ada matlamat yang tinggi. Tak boleh kita rasa macam biasa je lah. Macam tu je lah. Tak boleh ada lelah dalam satu hubungan. Kena ada sesuatu yang betul-betul semangat untuk kita membinanya supaya nanti ada keindahan sekeliling yang begitu cantik dan teruja untuk balik ke rumah itu sendiri. Bukan hanya tentang tangga tapi juga tentang rumah yang ada. Bermaksud kebahagiaan ini perlu dicipta dan disensasikan pada setiap hari antara pasangan dan seisinya. Ilham Sadabari untuk Wanita Hari Ini, Puteri FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Wanita Hari Ini. Selamat hari jadi yang ke-21 isteriku yang tersayang. Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki dan terus diberkati. Dan akan dapat terus menggembirakan hari-hari abang. You wish? Yeah. Thank you so much. Thank you, Abang. Abang selalu sangat-sangat buat Rika bahagia, tahu tak? Bahagia Rika tak tahu pun wujud sebelum ni. Rika minta maaf. Rika tahu diri Rika ni banyak kurang. Abang bimbing Rika. Kita sama-sama pergi ke syurga. Abang harap Ika suka dengan persediaan abang yang tak seberapa ni. Ini je lah yang abang mampu buat terbaik untuk kali ni. Cantiknya. Sweetnya. Tapi kadang-kadang kan Yana, sweet tidak bermakna bahagia. Awak setuju? Mungkin sweet yang dipamerkan, kadang-kadang kita tak tahu bahagia betul ataupun tidak. Jadi nak tahu kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kalau di sebelah saya ni yang baru mendirikan rumah tangga. Tak adalah baru sangat. Barulah juga kan? Sebab ada yang paling baru di sebelah kami berdua. Elok kami perkenalkan. Di hujung sana kita bersama dengan Datuk Seri Mahadi Badrul Zaman dan juga isterinya yang walaupun kita tak nampak mulutnya tetapi kita tahu tersenyum indah di dalam mas tu. Dia bersama dengan Datin Seri Heliza Helmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kumpang di Palu. Boleh lagi ke? Pengantin baru. Sama pula. Okey, baik. Kita ada sambungan ya. Okey, baik. Kita juga bersama dengan Haji Hushim Saleh selaku perunding motivasi kita pada hari ini dan juga Kak Ifah Razia yang kedua-duanya sudah terhubung dalam talian. Sihat ya kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. Kak Ifah? Alhamdulillah sihat walafiat. Kak Ifah, hari ni topik rumah tangga mana Abang Yani? Abang Yani tengah mandi-mandi siap-siap nak masjid. Baik. Okey, hari ini Ustaz, Kak Ifah, Datuk Seri, Kak Ija, kita nak bercakap tentang
bina bahagia dalam rumah tangga. Dan Sugi, kalau kita macam kita cakap tadi lah, semua orang berkahwin, semua nak perhubungan yang kekal, semua nak mencari bahagia dan mendapatkan kebahagiaan juga. Tetapi sebagai mukadimahnya, mesti ramai penonton dekat rumah sekarang ni yang tertanya-tanya dan nak tahu bagaimanakah kisah, sedikit mungkin boleh dikongsikan, pertemuan perkenalan anda berdua sehingga ke jenjang pelamin dan akhirnya bersama dengan kami di Wanita hari ini, pada hari ini sebagai suami isteri. Mungkin boleh dikongsikan. Awesome dulu. Awesome. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kalinya kami mengucapkan terima kasih kepada Wanita hari ini kerana menjemput kami. So dikatakan ni live kita yang pertama lah. Setelah eksklusif ni untuk Wanita hari ini, live yang pertama setelah kami dikenali sebagai suami dan juga isteri. Tak sampai lagi. Kita dapat rasa faham tu. Aura dia masih ada lagi ya. So macam Uyana cakap tadi, sebenarnya semua perhubungan nakkan kebahagiaan. So sama ada juga dengan perhubungan kami inginkan kebahagiaan. So detik-detik kami perkenalan lah soalan kan. Detik perkenalan sebenarnya mula-mulanya saya approach. Lebih kurang lah. Mula-mulanya saya approach Nurhaliza ni untuk bagi misi bantuan. Dikenalikan, siapa tak kenal Nurhaliza, memang bantuan-bantuan ni dia first lagi dah. InsyaAllah lah. Memang yang first Gelak pula dia. So bila saya bagi misi bantuan, so dia adalah beberapa channel kan, salah satunya Mapim kan. So lepas tu okey, macam tu dah tak ada apa dah. Lepas tu saya pergi umrah. Bila pergi umrah ni normally orang minta jodoh lah. Saya minta jodoh untuk diri saya. So bila doa kat Kaabah, doa yang betul-betul ni, doa menangis menitih lagi dah. Serius ke? Sebab macam betul. Eksklusif sangat ni. Betul lah. So memang betul-betul minta macam tak laku-laku ke aku ni. So minta lah betul-betul minta jodoh. Nak jadikan cerita pula, bila saya balik bilik saya tengok ada DM Haliza pun minta doa melalui saya, dia suruh tolong doakan. Salah satu doa dia minta jodoh. Saya tak kenal siapa tu Haliza. Saya tak tahu pun dia masih single ke apa ke. So lepas tu adakah ini tanda-tandanya? Lebih kurang macam itulah. Tapi tambah sikit, memang saya kalau siapa-siapa yang pergi umrah ke, buat ni memang saya akan suka submit doa. Kita dah ada listing doa. So kalau dia kata dia tak kenal kita, kita pun tak kenal dia juga sebenarnya. Anak mana. Betul. Sama-sama tak mengenali pun. Ingat ke dia ustaz ke apa ke, semacam submit doa lah. Okey, baik. Ini pasangan yang baru sahaja. Saya dengar dia cerita pun kan, Sudi dah rasa tersenyum. Bahagia. Nampak mata awak tersenyum. Kita nak tanya kepada Kak Ifah pula lah. Kak Ifah mungkin lebih berpengalaman kan. Mungkin Kak Ifah boleh kongsikan, ramai yang berpendapat, mungkin ada yang berpendapat bila dah lama kahwin tu spark tu akan berkurangan. Jadi macam mana nak kekalkan spark tu? Mungkin Kak Ifah boleh berikan tips lah kan kepada yang baru berkahwin ni, daripada pengalaman Kak Ifah sendiri. Masya Allah. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kan pada dua mempelai kita ni. Uyaina, pengantin baru, dan juga Datin Sri Haliza dan juga Datuk Sri. Terima kasih Kak Ifah. Baru. Okey, semoga bahagia sampai ke jannah. Okey. Dan saya juga berbahagialah juga, rasa berkembang-kembang jiwa saya hari ini kan. Sekali dijemput, sekali kebetulan kita semua tetamu pakai baju lebih kurang sama kali kan. Itu tanda-tanda dia bahagia. Betul juga ya Kak Ifah. Betul. Jadi pengalaman saya lah untuk tahun ni, saya dah 18 tahun membina rumah tangga. Kalau katakan rumah tangga tu, rumah saya tak ada tangga, lift saja, tekan turun naik tingkat 20. Okey. Tapi untuk membina sebuah institusi perkahwinan ni bukannya mudah yang kita sangkakan. Banyak lagi lama perkahwinan tu lagi banyak cabaran dan dugaan yang ujian daripada pasangan suami isteri ni. Mungkin pada pasangan yang baru kahwin ni masih lagi sweet, masih bulan madu lagi, masih semuanya manis, tak nampak true colour masing-masing lagi kan. Jadi bila dah masuk tahun kedua, ketiga dan seterusnya, Tuan Haji ni Tuan Haji tahulah dia lagi berpuluh-puluh tahun. Bila dah ada anak kan, anak dah membesar, pelbagai lagi ujian untuk kita. Jadi sepentingnya dalam kebahagiaan rumah tangga ni, kita kena
mencipta kebahagiaan itu sendiri. Mencipta bagaimana kita merancang macam mana untuk hidup bahagia kita seperti apa. Itu yang paling penting. Kak Ifah, saya suka bila Kak Ifah kata kita perlu mencipta, dan topik kita hari ini juga membina bahagia. Bukan sekadar mencari bahagia itu yang kadang-kadang kita tak akan jumpa. Dan mungkin Haji Hushim, Haji juga boleh berkongsi bagaimana sebenarnya kita sebagai pasangan suami isteri yang dah mendirikan rumah tangga ni nak membina bahagia dalam rumah tangga kita. Okay, terima kasih kepada Yana dan juga saya nak ucapkan belum terlambat lagi lah nak ucapkan pengantin baru. Juga kepada itulah Datuk Seri Mahadi dan juga kepada Datin Heliza dan juga Yana sendiri alhamdulillah, dan saya percaya apa yang dinyatakan oleh Ifah Raziah tadi itu pengalaman ada banyak kebenarannya, dan saya sendiri pun dah berkahwin dah 42 tahun. Wah, Masya Allah. #relationship goal lah Haji Hushim. Anak 4, cucu dah 15. Alhamdulillah. Kan? Dan saya mengendalikan hari-hari kes rumah tangga ni, repair rumah tangga. Betul. Memang kita kata bagaimana kita nak membina dalam rumah tangga bahagia ni, memanglah di awal-awal perkahwinan ni macam kata Rafiza tadi lah, kita baru nak kenal pasangan kita. Nak kenal. Jadi bila masa perkenalan ni banyaklah kita kata mungkin masa bercinta semuanya indah. Semuanya kita tak kenal pasangan kita biasalah sebut baby sayang tu habi sebut macam-macam lah perkataan-perkataan tu. Tapi bila dah duduk serumah itu, sebab masa kita bercinta mungkin kita jumpa 2 jam, 3 jam. Tapi bila duduk serumah ni kita 24 jam. Yang ini akan memberi cabaran kepada kita dalam berumah tangga. Dan dekat sinilah saya nak bagi tips sikit lah. Yang pertama sekali tips dia ialah kita mesti ada, kita kata selain daripada cinta, yang penting ialah kejujuran. Anak-anak pula zaman sekarang ni, ni dia. Banyak jumpa saya masalah benda ni. Dalam ni semua ni menyebabkan banyak kadang-kadang Yelah tanpa benda ni penting. Kadang asyik main handphone. Ada isteri jumpa saya, Haji, suami saya tu dengan saya tak bercakap, dah kahwin. Asyik senyum, tengok telefon, ketawa sorang-sorang. Alamak, na'udzubillah takutnya. Jadi kalau boleh, memanglah ini penting untuk kita bisnes, untuk kita kata dalam bersosial, dalam apa saja. Yang penting ialah trust. Yang kedua, yang penting juga ialah kita komunikasi dalam rumah tangga. Walaupun macam saya 42 tahun kahwin, kita kena ada komunikasi tu. Kakak, berbagai-bagai isu. Kadang setengah tu kata, dah kahwin lama sikit, tak ada isu lagi nak bercakap dah. Pula. Itu kadang-kadang tu memberi kata orang tu kesukaran. Dan saya sangat setuju Ifah cakap tadi, iaitu kita sebagai suami isteri, kita kena mereka cipta untuk kita nak bahagia. Betul. Kita sebab apa? Pasangan saya lain, pasangan Ifah lain, pasangan kita Datuk Seri Mahadi dengan Heliza lain. Lain-lain tau. Sebab apa? Kita karakter kita berbeza-beza. Personality kita tau. Jadi kita kena mereka cipta lah. Sebab ada dalam pasangan tu kadang-kadang ada yang introvert, ada extrovert. Betul. Mungkin macam Ifah dengan suami dia. Ifah ni dia extrovert. Cakap. Tapi kalau macam Datuk Mahadi dengan Datin Haliza, kemungkinan dua-dua tu orang terlibat dengan NGO cakap. Cakap mesti bantuan je lah. Ya ke Haji? Ya ke? Kejap lagi kita kena tanya pasangan kita ni. Tak ada masalah. Mana tadi tu. Cuma kita kata orang tu saling menghormati. Betul. Dan sebagainya. Saling ingat apa benda semua tu. InsyaAllah saya percaya. Dan saya tertarik tadi bila Datuk Seri Mahadi kata dia ke Mekah minta doa dan sebagainya itu. Dan insyaAllah Allah bagi jodoh yang kita kata yang sangat sesuai lah dengan InsyaAllah, amin. Dan mungkin saya katakan membina kebahagiaan dalam rumah tangga ini, analoginya seperti membina rumah juga. Foundation, asasnya amatlah penting. Antaranya seperti yang Tuan Haji dah kongsikan, trust, kejujuran, komunikasi. Kepercayaan. Amat penting, ya. Dan kalaulah Kak Ija dan juga Datuk Seri Mahadi juga boleh berkongsi, apa sebenarnya erti kebahagiaan anda berdua, dan lebih spesifik lagi dalam mendirikan rumah tangga ni,
apakah kebahagiaan yang ingin dia cari. Saya suka Nak osong juga ke ni? Kak Izzah lah pula dulu. Rasa pelik saya biasa dengan The Helm ni. Apa nanti kita fikir nama-nama tu. Okey, kalau macam saya sendiri pasal bahagia ni adalah apabila sama-sama yang kita lakukan itu pertama lillahi ta'ala. Nampak macam klise tapi betul-betul bila solid kerana Allah itu yang paling bernilai sebab tidak ada apa-apa yang akan dibawa kalau bukan kerana Allah. Jadi dulu adalah guru-guru saya berpesan, dia kata, macam mana kita nak tahu dia tu jodoh yang baik untuk kita. Jodoh yang baik untuk kita adalah apabila kita dengan dia ni, insya-Allah kita akan jadi lebih better, lebih dekat dengan Allah, mungkin kita punya akhlak kita punya ibadat tu lebih baik dan sebagainya. InsyaAllah itu merupakan tanda-tanda jodoh yang baik untuk kita lah. Itu indikator dia. Jadi kita berharap, kita pun berusaha, maknanya both party tu kena berusaha sama-sama untuk align cara hidup mengikut Rasulullah SAW sunnahnya. Lepas tu kita nak capai redha Allah dan juga kita kena minta pendapat orang-orang alim juga. Macam kita orang sendiri pun, kita pun lack of knowledge berkenaan dengan relationship dan sebagainya, kita pun bertemu dengan para guru, orang-orang alim untuk minta pendapat dan juga doa daripada mereka. So selain daripada ibu bapa kita, minta pendapat mereka dan okeylah. So dia cakap bismillah lillahi ta'ala. Itulah ada lagu yang dinyanyikan hari itu, hanya satu lillahi ta'ala. Apa yang ku tahu. Nak sambung ke? Tak apa. Nak keluarkan flashlight sikit. Tapi kan Kak Izzah, dekat dalam produser kami, Fiza Sabjahan, dia kata sejuk hati dengar apa Kak Izzah cakap. Rasa nak kahwin pula. Sama-sama kita doakan semoga Fiza Sabjahan juga bertemu jodoh yang baik, yang dapat menjaga dirinya dan keluarganya. InsyaAllah, amin. Itu berjaya dunia akhirat. Ya, betul. Tapi Kak Izzah, segi Datuk Seri dan semua penonton, Kak Izzah ni adalah salah seorang senior saya dalam industri yang saya kira sangat-sangat saya kagumi, sangat-sangat saya hormati. Banyak juga ilmu yang Kak Izzah dah turunkan kepada saya. Dan itu tadi adalah erti kebahagiaan buat seorang Heliza Helmi. Buat Datuk Seri Mahadi pula, apa erti kebahagiaan buat Datuk Seri? Soalan bonus tu. Okay. Sebenarnya kami kalau nak bincangkan tentang kebahagiaan ni belum capai level tu lagi lah sebab kan sangat baru. Sangat baru, so mungkin ada lagi pakar-pakar yang dah macam apa Haji Hushim tadi dia kata dah 42 tahun dan so on kan, so kami baru lagi. Cuma apa yang kami boleh kongsikan sebenarnya kebahagiaan ni macam Kak Ifai cakap, macam Yana cakap, kena bina, kena cipta, kena dapatkan foundation dia tu. Sebab apa, ramai orang ingat luaran yang akan mempengaruhi kebahagiaan tu. Saya beri contoh lah, contoh kita ambil air limau, kalau letak dekat kulit, air limau letak dekat kulit, apa akan berlaku? Tak berlaku apa-apa lah, macam tak ada apa lah kan. Tapi kalau air limau, kalau air limau letak dekat kulit yang luka, pedih. Dan dengar macam kan. Pedih betul tak? So sama juga foundation kebahagiaan tu datang daripada internal, datang daripada diri kita. So kalau diri kita ni banyak dengan na'udzubillah mazmumah, yang mana perasaan hasad, dengki, marah, tak sabar, rasa tak syok, negatif, so apa saja datang pun memang tak akan bahagia. Tapi kalau foundation kita masya-Allah, kita memang redha dengan apa yang Allah bagi, dan kita penyayang, kita sabar, kita tolak ansur, kita give and take, insya-Allah kebahagiaan akan tercapai. Dan kira dia juga adalah kita nak perhubungan ini mesti kita bawa ke jannah. Walaupun kita tak tahu tapi kita nak jalan tu. InsyaAllah. Fikiran yang positif itu amatlah penting. Dua-duanya ada aura positif. Ya, betul. Saya suka analogi limau itu sebenarnya ya Datuk Seri. Dan mungkin di sini kita boleh tanya Kak Ifah juga. Kak Ifah, kadang-kadang bila nak memberikan kebahagiaan kepada orang lain mungkin agak sukar sebab apa yang kita definisikan sebagai bahagia tidaklah semestinya bahagia kepada orang lain, dan apatah lagi dalam rumah tangga dua individu yang berbeza seperti Haji Hushim katakan kan, karakter berbeza-beza. Di sini bagaimana Kak Ifah sendiri dalam rumah tangga yang sudah 18 tahun mencari kata keseimbangan itu untuk bahagia kedua-duanya? Okey, terima kasih soalan tu. Sebenarnya bagus sangat soalan tu. Macam saya, macam umumnya orang tahu saya ni outspoken. Kan? Suami saya ni bila orang kenal sangat pendiam. Nak keluar sepatah
perkataan pun susah, macam ada emas dalam mulut dia. Itu yang menyebabkan jodoh kami. Saling melengkapi antara satu sama lain. Okey. Itu orang cakap jodoh kadang-kadang apa kekurangan saya, suami saya melengkapi. Okey. Apa kekurangan dia, saya melengkapi untuk dia. Itu rahsia dia. Jadi kita ni bila pasangan kita, nombor satu, kita kena terima dia seadanya. Buruk dan baik dia, cantik dan busuk dia, kita kena terima. Apa mungkin waktu bercinta kan kita tak nampak dia punya buruk dia apa semua. Bila kita dah 24 jam hidup dengan dia, kita dah tahu dia ni suka ini, dia ada perangai dia, bebai dia macam ni, macam mana kita nak menangani situasi dalam rumah tangga tu. Jadi salah seorang ni kena mengalah. Okey. Kena ada sifat mengalah, sifat tolak ansur. Tapi dalam masa yang sama kita harus ada saling menghormati. Jangan kita biadab dengan suami kita kan. Kena ingat sugar kita di bawah tapak kaki suami kita. Walau macam mana pun. Kita sebagai isteri ni kita dah lepas dah tanggungjawab mak bapak kita. Sekarang ni ada tanggungjawab suami kita. Jadi kita kena macam mana pun kita akan jaga aib suami kita. Jaga aib keluarga kita. Jaga di keluarga kita supaya tidak adalah terkena. Walaupun kita orang tengok kita ni bahagia, cukup serba-serbi, cukup lengkap, Allah dah bagi segala-galanya. Tetapi orang masyarakat luar di sekeliling kita, orang terdekat kita masih lagi ada sifat-sifat yang negatif dan cemburu tengok kebahagiaan kita. Jadi benda-benda ni kita ni kena ada kejujuran, kepercayaan di antara satu sama lain di mana kita tidak mudah goyah. Cinta kita tu sampai bila-bila atas kepercayaan. Tapi kan Kak Ifah, nak tanya juga Kak Ifah soalan cepu cemas. Antara Kak Ifah, Rabayani, siapa yang lagi kuat merajuk? Kalau merajuk, saya jarang merajuk. Tapi kalau saya merajuk, teruk. Okey, kalau macam tu, siapa yang lagi cepat memujuk? Abayani lah. Okey, kita biasanya macam itulah lelaki yang akan suka mujuk. Mungkin kita tanya pada Yana lah. Yana, antara awak dan Raja Syairah, siapa kuat merajuk dan siapa yang akan memujuk dahulu? Alamak, saya sepatutnya kena duduk dekat sebelah kursi tetamu ni. Tak apa, jawab. Saya lah yang suka merajuk dan yang cepat memujuk pastilah suami saya. Betul tak Kak Ija? Sebab kita perempuan hakikatnya kita ni memang perlukan banyak dengan emosi, penuh dengan emosi dan perlukan perhatian yang lebih sikit daripada orang lelaki. Baik. Dan tadi Kak Ifah ada berkata, kita terima pasangan kita seadanya. Tapi kan Tuan Haji, sebagai manusia, memang setiap orang ada ekspektasi mereka sendiri. Kadang-kadang kita kurangkan ekspektasi kita, mungkin boleh lebih bahagia. Tapi bagaimana untuk kita capai tahap itu supaya kita terima saja seadanya? Kalau kita lihat kan, dalam dunia realiti ni, ada yang bercerai sebab suami berdengkur, ada yang bercerai sebab suami badan baunya kuat. Itu mungkin situasi yang luar biasa sedikit. Tetapi dalam nota yang lebih serius, macam mana untuk kita sebenarnya menerima mereka seadanya tanpa ekspektasi? Okey, sebenarnya dalam berkahwin ni sebenarnya kita 24 jam mana dah berkahwin, masa bercinta lain. Cinta tu kadang-kadang masa bercinta kita macam sekarang kan WhatsApp sampai 40 kali sehari. Tapi biasanya jawapan tu kadang ada, kadang tak ada. Tapi bila dah berkahwin, yang penting kat sini ialah apakah kita kena tahu, apa tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Dalam Islam, surah An-Nisa ayat 34 bahawa lelaki ialah pemimpin. Kena ingat tu. Lelaki kena jadi pemimpin. Kita dalam keluarga ni, kita lelaki kena jadi pemimpin, iaitu surah An-Nisa ayat 34. Maknanya kita kena sediakan apa tuan-puan? Tempat tinggal, makan, minum. Kita kena jadi imam dalam keluarga. Dan kita, kata orang tu, kalau misalnya merajuk, saya tak nafikan dari segi personality. The character. Karakter memang wanita yang kata orang tu hati lebih tisu. Cepat merajuk, cepat apa. Itu biasa. Jadi kita orang lelaki ni, kerja kita ialah nak kecil hati. Jangan lama-lama. Saya selalu beritahu pada klien saya yang datang jumpa saya buat counselling, saya kata janganlah lama. Kalau boleh dalam sejam, setengah jam tu cukup, lepas tu kita pujuk balik. Pujuk balik. Biasalah masing-masing ada ego. Tapi kita kata orang lelaki, kita turun ke bawah, kita pujuk balik bini kita. Biasalah mula nak pujuk tu. Apa dia?
Macam biasalah tu Kenapa? Masa tu kenapa? Isteri nak perhatian. Dia nak perhatian balik, nak kasih sayang balik, nak sentuhan balik. Kata orang tu kan. Jadi kat sinilah saya nampak tak susah kalau kita misalnya kita nak mengharmonikan balik rumah tangga kita tu, iaitu salah seorang kena mengalah. Jangan kata tu berpanjangan. Jangan ada kes saya buat tu kadang-kadang tidur bilik asing-asing. Lepas tu seorang duduk tidur kat dapur, seorang tidur depan TV. Uish, kat dapur Haji. Oh, dahsyat betul tu. Kalau dah ada anak lagi tak bagus. Betul. Depan anak-anak. Jangan. Kalau boleh kita satu saya nak beritahu lah, cepat memaafkan. Kalau boleh kita pasangan suami isteri ni, kalau apa jangan lama-lama memaafkan. Dan satu lagi kita duduk berdua kita bincang apa sebenarnya. Tanya isteri kita apa yang kenapa you marah. Betul. Tahu kan? Dari situ nanti baru kita tahu, dan apa yang isteri kita tak puas hati dan sebagainya itu kita perbaikilah. Betul. Dan Haji setujukah kalau saya cakap untuk membina bahagia dalam rumah tangga ni memerlukan kesabaran yang tinggi? Sebab apa tahu Kak Ija, Datuk Seri? Sebelum saya bernikah, saya bertanya kepada ramai orang marriage tips, ada tak tips yang nak diberikan kepada saya? Rata-rata semua cakap sabar, sabar dan sabar. Jadi mungkin ini juga yang mungkin boleh dikongsikan oleh Kak Ija dan juga Datuk Seri Mahadi sendiri. Bagaimana sebenarnya anda berdua baru sahaja mendirikan rumah tangga sekarang, dan apa sebenarnya yang diharapkan daripada hubungan yang terbina ini, bukan sahaja untuk anda berdua tetapi ahli keluarga. Yang mana orang kata kita kahwin dengan pasangan kita, kita kahwin juga dengan ahli keluarganya. Sekali lagi, orang tengok satu sama lain. Okey, saya secara ringkasnya apa yang kita harapkan, rasanya semua orang harapkan rumah tangga, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan sahaja kepada pasangan mempelai ataupun pengantin, tetapi seluruh ahli keluarga. Dan kita berharap kita dan juga seluruh ahli keluarga sama-sama dapat berpimpinan tangan untuk masuk ke Jannatul Firdaus. Itu antara harapan. Kalau tanya harapan paling tinggi sekali lah. Okay. Terus. So, betul lah sebenarnya banyak orang terlepas satu macam Yana katakan, tips-tips untuk kahwin. Banyak orang familiar dengan perkataan istikharah. Kan sebelum kahwin banyak orang istikharah. Banyak orang istisyarah. Istisyarah meaning family, sembang dengan ahli ulama. Tapi ada yang terlepas pandang satu lagi, dia panggil istiqasah. Istiqasah meaning serahkan bulat-bulat pada Allah. Macam Kak Ja tadi cakap, Kak Ja. National TV ya. Macam Kak Ja sebut tadi kan. Betul kan? The COVID lupa poin dia. Istiqasah. Okey. Istiqasah. Macam Kak Ja sebut tadi, serahkan pada Allah, nampak macam klise benda tu. Tapi sebenarnya kalau serahkan pada Allah, memang akan dapat kebahagiaan. Memanglah surah Ar-Ra'd dan ayat 28 Allah SWT sebut kalau kita ingat pada Allah, Allah akan bagi kebahagiaan. Amin. So kebahagiaan tu memang akan dapat kalau istiqasah. So ada 3 isti. Bukan 3 isteri. 3 isteri. Bahaya 3 isteri tu. Istikharah, istisyarah, istiqasah. InsyaAllah kebahagiaan akan datang. Baik. Datuk Seri, maaf kalau soalan ini adalah soalan yang mungkin akan cepu cemas, terlebih cepu cemas daripada soalan Kak Ifah tadi, tetapi mendapat wahyu untuk bertanya soalan ini. Masya-Allah. Datuk Seri, ada yang berkata ini adalah perkahwinan kedua. Jadi mungkin di sini adalah ruang dan peluang yang mana Datuk Seri dan juga Datuk Seri Haliza Hilmi boleh ambil untuk clearkan keadaan. Okey. So memang bila saya tengok komen-komen saya sendiri pun terkejut. Even Eliza pun terkejut juga. Kedua? Terkahwin ke sebelum dia? So saya nak clarify sebenarnya ini saya ni baru sebelum kahwin saya teruna. Bujang terang tantang. So bujang terlajak lagi dah. Umur 38 barulah dapat bidadari syurga yang telah diizinkan oleh Allah kurniakan
untuk dijadikan suami dan juga isteri. Semoga kami berkekalan til jannah. Doakan kami insya-Allah. So Amin. jawapannya yang pertamalah. Alhamdulillah. Jadi itulah dah clear dah keadaan ni. Ya, dan apa saya lihat antara mereka berdua yang ada penonton adalah pasangan ni senang terhibur. Sesama mereka pandang saja boleh tergelak serius. Wow. Baik. Kita nak tanya pada Kak Ifah pula. Kak Ifah pun macam ni ke, senang terhibur ke dengan Abang Yani? Oh, saya seorang penghibur bila di luar rumah. Itu adalah pekerjaan saya. Tapi apabila saya di rumah, Abang Yani menghiburkan saya. Balance lah dekat situ Kak Ifah. Tapi Kak Ifah di penghujung ni, mungkin Kak Ifah boleh berikan beberapa tips lah kan sebagai seorang yang sudah berpengalaman berumah tangga kepada penonton-penonton WHI, termasuklah mereka yang baru berkahwin dan saya yang belum berkahwin. Bagus. Tips saya ni baru 18 tahun. Tak berbanding dengan Tuan Haji. Tuan Haji lagi lama daripada saya kan. Tapi saya boleh kongsikanlah di sini kan. Apa pun kita kena kuatkan hati kita. Kita nak berumah tangga, nak hidup bersama suami kita, pasangan kita ni kerana apa? Kerana Allah kan? Kerana Allah Subhanahu Taala, kerana Allah dah jodoh kita. Kita kena reda, itulah jodoh terbaik dalam hidup kita. Kerana itulah jodoh yang akan membawa kita ke syurga, ke jannah. Yang suami kita ni akan membimbing kita, membawa kita dan anak kita dan keluarga kita ke jannah. Kita kena ingat, kita kahwin dengan suami kita ataupun dengan isteri kita, bukan kita berkahwin dengan diri mereka saja, tetapi kita berkahwin dengan keluarga, mak bapak mentua, adik beradik, ipar duai. Jadi kita kena mengeratkan lagi keluargaan itu, sangat-sangat penting. Bukan saja kita ambil tahu pasal suami kita makan pagi, sarapan siap, tak. Kita kena ambil tahu seluruh orang yang dia sayang di kelilingi dia. Seperti mana dia menyayangi ibunya, bapanya, kita kena sayang seperti itu. Begitu juga dengan kita. Jadi di situ akan lebih, orang cakap, pahala tu berlipat ganda lagi saya dapat. Keredaan tu. Sangat reda daripada ibu bapa kan. Restu pada ibu bapa ni sangat-sangat penting dalam hubungan rumah tangga ni. Kak Ifah, nanti saya akan calling Kak Ifah, tanya tips lagi banyak lagi. Baik, mungkin sedikit daripada Tuan Haji Hushim sebagai konklusi untuk topik perbincangan kita pada hari ini. Silakan Tuan Haji. Terima kasih. Saya nak kongsi bahawa tuan-tuan dan puan yang kita kata macam nak bahagia rumah tangga. Yang penting dalam rumah tangga ni kita sentiasa sanggup berkorban. Berkorban apa tuan-puan? Iaitu bukan saja berkorban dari segi kita kata material. Yang penting ialah ni ihsan tu. Dalam tu hal. Sebab bila kata contoh kita kena berkorban kadang bila isteri kita kata orang tu mengandung, kemudian isteri kita melahirkan anak. Itu semua tu, dan juga bila isteri kita memerlukan sesuatu daripada kita sebagai suami kena berkorban. Jadi pengorbanan dalam perkahwinan ni sangat-sangat penting. Dan satu lagi, saya ulang banyak kali, kita dalam suami isteri, kita menerima seadanya pasangan kita. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Sebab apa? Bila makin lama kahwin, kita ni kata orang tu dulu mungkin macam Datuk Mahathir tu Aliza kira dah kahwin lagi 20 tahun, dah badan pun dah mula bulat. Dah mula kata orang tu dah berisi dan sebagainya Jangan banding-bandingkan. Itulah pasangan kita dan lihat betul-betul itulah kita nak kata orang hidup sampai ke jannah. Dan yang penting bila berkahwin, Allah dah kata bahawa kita akan dapat banyak manfaat dan pahala sebenarnya. Baik. Solat orang kahwin dengan orang tak kahwin lain pahala itu. Dan kita kalau suami, kita boleh jadi imam kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, yang baik. Kita nak sama-sama ke jannah. Okey, baik. Ustaz, Tuan Haji, saya kira ini adalah konklusi terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu bina bahagia dalam rumah tangga. Dan saya nak ambil masa sikit saja kepada Datin Seri Hadiza Hilmi, kepada Datuk Seri Mahathir, 3 perkataan kepada Datuk Seri. 3 perkataan je. Silakan Kak Iza. 1, 2, 3, go. Masya Allah. Masya Allah. Wow. Masya Allah. Wah, Datuk Seri kepada Datin Seri pula. Perfection. Wow. Masya Allah.
the biggest nikmat in this world. Oh, amin. Semoga perkahwinan dan ikatan kalian berkekalan sehingga ke syurga, insya-Allah. Baik, terima kasih kami nak ucapkan sekali lagi kepada Kak Ja dan juga Datuk Seri Mahadi, Tuan Haji Hushim dan juga Kak Ifa. Semoga semuanya bahagialah. Betul, rasanya semua orang bahagia tengok perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti akan bersama sekali lagi bersama saya dan juga Sugita. Baik, Kak Ifa. Wanita hari ini. Hai, kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan dalam segmen tajaan sekarang ini sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Datuk Azril Muhammad Razi yang merupakan pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum. Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam. Apa khabar, Yana? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Datuk, silakan. Selamat pengantin baru, Yana. Terima kasih, Datuk. Silakan, Datuk. Okey, terima kasih, Yana. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Yana, melalui pembacaan saya, kadar kelahiran pada tahun 2021 adalah melebihi 200,000 anak-anak yang mana saya percaya setiap wanita yang dah berkahwin rata-ratanya pasti melalui proses kelahiran yang mana kalau kita perhatikan proses kelahiran ni adalah satu proses yang mana sangat penting bagi wanita sebab apa lepas dia proses kelahiran kena berpantang sebab apa kalau tak berpantang dengan baik pastinya susah untuk dapatkan bentuk badan yang kurus balik, nak dapat badan yang ramping susah kemudiannya ada masalah bentan, kadang-kadang hormon tak seimbang, emosi terganggu dan macam-macam lagi masalah, kadang-kadang kerap buang air dan sebagainya Dan kalau lihat di kaca TV yang mana di kaca TV kalau anda lihat ini adalah isteri saya sendiri yang mana semasa proses berpantang masa anak kedua isteri saya menggunakan siri set bersalin Herba Bonda V Asia ni yang mana dalam set bersalin Herba Bonda V Asia ni ada 8 produk yang mana saya kira cukup mesra pengguna membantu anda yang nak berpantang sebab apa dalam ni ada jus prawanita untuk dalaman wanita lebih lancar, hormon lebih seimbang herba-herba tu membantu menyeimbangkan hormon dalaman wanita kemudiannya istimewanya set bersalin ni juga ada milk booster yang mana membantu menambah susu ketika menyusukan bayi. Saya percaya ramai wanita yang susah kadang-kadang susu keluar sikit dan sebagainya, tekanan susah nak ada susu badan yang banyak. Dan satu lagi kelebihan set bersalin Herba Bonda ni juga ada phytolawas yang mana saya percaya wanita kalau lepas kelahiran kadang-kadang ada masalah sembelit, susah untuk membuang dan sebagainya. Jadi ada phytolawas yang mana dapat membantu melancarkan proses pelawasan, penghadaman, mudah untuk anda ke tandas. Sama-sama juga phytolawas ni membantu anda mendapatkan bentuk badan yang lebih menawan. Dan antara bahan-bahan yang anda lihat di kaca TV sebentar tadi, kita ada dalam ni juga ada shaping contour cream Shaping contour cream ni untuk kata orang tu mengurangkan selulit, merampingkan badan yang mana shaping contour cream ni formulasi herba-herba tradisional yang mana kita gunakan daripada ramuan tapel yang mana sangat-sangat bagus untuk kata orang tu mendapat pinggang yang lebih ramping, mengurangkan kata orang tu ukur lilit, lengan boleh sapu kat bawah lengan anda yang menggelebih tu, perut dan sebagainya. Dan satu lagi dalam ni juga ada garam tiris rapat yang mana garam tiris rapat ni anda boleh gunakan sama ada secara rendaman pun boleh, kadang-kadang nak menyingkirkan kotoran, kemudiannya sebagai sebukan dan paling penting ada rumusan herba-herba garam yang mana sangat-sangat bagus memperbaik luka dengan lebih pantas Dan dalam set bersalin Herba Bonda juga ada masker rempah yang mana masker rempah ni berfungsi sebagai pilis. Pilis ni kita kadang-kadang orang perempuan dalam pantang ni rasa kadang-kadang badan sejuk dan sebagainya. Jadi pilis ni dapat membantu mengekalkan kehangatan tubuh badan supaya kata orang tu peredaran dalaman lebih baik, lebih lancar. Dan satu lagi keistimewaan set bersalin Herba Bonda ni ada sabun bidara. Sabun bidara ni ramai yang percaya khasiat bidara ni sangat bagus untuk kesihatan luaran, dapat membantu kata orang tu mengelak daripada gangguan dan sebagainya. Dan istimewanya sabun bidara ni juga formulasi param yang sangat-sangat bagus dan bermanfaat untuk wanita dalam pantang Yana. Dan satu lagi kita ada aroma fresh therapy oil. Okey, aroma fresh therapy oil ni sangat-sangat bagus sebab apa ianya sangat menenangkan memberi kesegaran. Kadang-kadang wanita dalam pantang ni saya faham cepat stres dan sebagainya. Jadi 8 produk dalam set bersalin Herba Bonda ni hanyalah RM169 sahaja Yana. Sangat-sangat murah, mampu milik dan sangat menarik Dan antara bahan-bahan lain yang kita juga jual secara berasingan, anda boleh dapatkan ni dia premium produk ni. Saya kira yang paling laku selalu kita kehabisan stok di HQ ialah bengkung perawan. Ni dia bengkung ni Yana Saya percaya wanita kadang-kadang dia malas nak berbengkung dan sebagainya. Jadi bengkung perawan ni sangat-sangat mudah mesra pengguna Yana. Anda lihat dekat TV
kalau nak ke tandas, buka je tarik. Tak payahlah kata orang tu nak ikat dan sebagainya, lilit-lilit dan sebagainya, sangat susah. Jadi pakai buntung perawan ni harga RM55, sangat-sangat laris. Anda boleh beli secara online di jombai.my. Ada potongan diskaun istimewa. Dan selain itu juga, Yana, satu lagi kelebihan yang mana anda juga boleh dapatkan tungku batu berherba, Yana. Tungku batu berherba ni anda dapat lihat. Kalau saya pegang ni, tungku batu berherba ni harga RM38, Yana. Ada batu sungai kita letak dalam ni, sangat-sangat mudah, mesra untuk anda gunakan, ya. Sebab apa mesra pengguna, batu ni anda keluarkan, letak atas api, hangatkan, kemudiannya masukkan dalam tungku sarung berherba ni. Harga RM38, anda boleh gunakan sebagai kata orang tu untuk tungku, melancarkan peredaran darah, mengempiskan badan, ya. Saya percaya wanita-wanita yang mana mengekalkan kata orang tu putus-putus sexual, pastinya percaya, ya. Asyik bertungku ni dapat membantu mengecutkan rahim, ya. Mengembalikan kedudukan rahim supaya berada pada tempat asal, ya. Dan rata-ratanya kalau kita perhatikan wanita yang tak berpantang ni, kadang-kadang kedudukan rahim jatuh dan sebagainya. Saya perkara ni amat menyusahkan. Dan sampai itu juga, Yana, yang dijual secara berasingan krim bayi berherba, ya. Yang mana krim bayi berherba ni sangat-sangat bagus, Yana. Ini anak saya sendiri, Yana, ya. Kalau anda dapat lihat di CCTV, kalau boleh saya minta kamera fokus sekejap, ya. Sebelum dan juga selepas penggunaan krim bayi berherba, ya, badan anak saya sebelum ni ada masalah alahan, alergik dan sebagainya. Krim bayi berherba ni kita jual secara berasingan harga RM30. Anda boleh beli, ya. Kalau sebelum ni badan anak saya kemerahan, Yana, masa berpantang. Lepas guna krim bayi ni, alhamdulillah, ya, lebih elok, kulit dia lebih cantik, tak sensitif, ya. Dan juga minyak terapi telon juga kita jual secara berasingan, anda boleh beli, ya. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, boleh hubungi online kami di 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Kalau nak berpantang dengan sempurna, dengan mudah, ya, mesra pengguna, anda, saya kira kalau anda nak berpantangan sendiri, ya, tak nak pening-pening, kadang-kadang kita nak ambil confinement lady course dan sebagainya, boleh dapatkan set bersalin herba bonda ni. Saya percaya ramai juga mak bidan kat luar sana yang menggunakan set bersalin herba bonda ni, yang beli, ya. Kadang-kadang dia orang sebagai confinement lady, dia orang buat rawatan untuk pengguna sebagainya, mereka beli set bersalin herba bonda ni harga RM49, mampu milik, Yana, ya. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan BRC baru beli. Sebab apa? BRC adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Terima kasih, Yana. Jumpa lagi pada minggu depan. InsyaAllah lepas ni Yana pula akan timbang cahaya mata. InsyaAllah, amin. Doakan yang baik-baik, ya. Datuk Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Saya rasa semangat lain macam sedikitlah setelah perbincangan hari semangat ini. Nak kahwin ke? Tak, semangat. Tak tahu nak jawab dah. Okey, tapi apa pun, WHI akan kembali esok dengan topik puding dan jelly. Wow, Sugi suka makan tak puding dan jelly? Suka jelly. Oh, suka jelly. Kurang manis. Oh, kalau saya memang sweet tooth. Saya suka makan puding, jelly. Tak sabar nak tengok perkongsiannya di WHI esok bersama dengan rakan setugas kami pada waktu yang sama. Ya, sehingga berjumpa lagi, jaga diri, selamat berhujung minggu ikut SOP. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye semua. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita Hari Ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita Hari Ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari